Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Minggu ni kita masih lagi bab 6. Hari tu kita tengok 6.1. So, hari ni kita akan tengok 6.2. Dan 6.3 lah. So, turut tarikh. So, 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Jadi, pertama sekali sebabkan British nak menguasai tanah Melayu kita, ekonomi dekat tanah Melayu, jadi British telah mengetatkan undang-undang. Yang kedua adalah British tubuhkan pelbagai jabatan dan agensi, dan yang ketiga adalah sistem kewangan dan insurans. Kita akan pergi satu-satu, iaitu perundangan. Perundangan kita akan tengok dia terbagi kepada dua. Satu tanah, satu lagi buruh. So, tengok awak punya modul muka surat 7. Apa yang dimaksudkan pentadbiran barat berkaitan ekonomi? Maksudnya, untuk menguasai ekonomi, British akan buat berbagai cara. Antaranya termasuklah perundangan. Jadi kita akan pergi dekat sini. British menggunakan sistem pentadbiran berkaitan ekonomi. So, untuk memastikan British terus menguasai ekonomi, so antaranya termasuklah perundangan, jabatan, agensi kerajaan dan lain-lain. Saya ambil 3 je. Kita akan pergi kepada yang pertama. Ada 2 kan, perundangan. Ada 2. Satu tanah, satu buruh. So, kita akan pergi kepada tanah dulu. Yang pertama, macam mana British nak ni bisnes? Mesti nak menguasai tanah untuk lombong dan juga biji timah. Lombong dan juga getah. So, dan bersama British menggunakan Akta Simpanan Tanah Melayu. Bunyi macam best je. Dalam akta ni, residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Bunyi macam best kan? Tetapi dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak, ataupun dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Walau macam mana pun, tanah diberikan adalah tidak subur. Maksudnya tidak sesuai untuk pertanian. Hanya nak sedapkan hati orang Melayu saja. Itu dia buat. Sementara dekat Sarawak pula, kita ada land order. Dia buat itu supaya jadi macam juga orang Melayu, hak milik tanah simpanan supaya tak dicerobohi oleh pendatang asing. Untuk Sabah ada proklamasi 3. Sama jugalah untuk menjaga hak peribadi. Maksudnya British sengaja menggunakan akta tanah ni adalah untuk kononnya mendapat sokongan orang tempatan. Dan sesama British yang menguasai tanah yang lain. Yang kedua. Undang-undang berkaitan dengan sistem buruh. Sistem buruh. Disebabkan British dah mempergiatkan ekonomi, iaitu sama ada biji timah ataupun getah, maka British perlukan buruh yang ramai. Dan itu menyebabkan British membawa buruh dari luar. So, untuk membawa buruh dari luar, dia ada 2 sistem. Satu sistem kontrak, satu lagi sistem kani. Kalau sistem kontrak, kita tahu digunakan semasa membawa buruh dari China. Masuk. Tambang perjalanan duit transport. Buruh pula. Tambang perjalanan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Semua disediakan. Okey, dekat majikan. Tapi sama juga macam sistem Kangani. Sistem Kangani digunakan semasa membawa buruh daripada India. Okey, Kangani bermaksud mandu. Macam ketulah. Pemilik ladang akan menghantar Kangani, Kangani ke India untuk mencari buruh. Dan Kangani akan menguruskan tambang perjalanan tersebut. Biasanya kenapa ramai orang akan tertarik? Kerana tambang perjalanan yang tak perlu dibayar dulu. Bila masa bayar? Mereka bisa sampai je dekat Tanah Melayu, baru mereka kerja, baru diorang baru tolak hantar perjalanan. Biasanya ini macam kes penipuan lah. Janji katanya tak perlu bayaran, sampai dekat Tanah Melayu mereka dipaksa bekerja, tak boleh dapat gaji dulu sampai diorang tolak habis bayaran perjalanan, baru boleh dapat gaji. Masalah ni timbul apabila mereka tipu, tak habis-habis lagi bayar. Sebab tu bagi memelihara, bagi menjaga hak buruh, dah bertipu, British telah menemukan Jabatan Hak Ehwal Cina. Jabatan Hak Ehwal Cina. Satu lagi, British meluluskan Ordinan Buruh Kontrak. Selain itu juga, British juga ada tubuhkan tabung migran India. Untuk memberikan kemudahan berlayar. Secara percuma. Untuk dapatkan buruh lagi banyak lah datang kat Tanah Melayu. Yang kedua kita akan tengok Jabatan Kerajaan. Jabatan Kerajaan. Yang ini awak tengok. Senang je sebab aktiviti sekali. Meningkatkan keberkasan sistem pengairan. Penyelidikan tanaman getah. Membuat penyelidikan tanaman. Sediakan pakar teknikal. Menyingkirkan sistem pengangkutan. Membina bangunan. Highlight. Sistem perhubungan. Apa yang awak kena buat adalah kena padankan. Contohnya ni. Meningkatkan keberkasan sistem pengairan, iaitu Jabatan Parit dan Tali Air. Menyalakan pendidikan tanaman getah. Ni dia, pendidikan getah. Membuat pendidikan tanaman, sediakan pakar teknikal dan pengusahaan pupuk kecil. Jabatan Pertanian. Melichinkan sistem pengangkutan kereta api. Membina bangunan Jabatan Kerja Raya. Melichinkan sistem perhubungan. Jabatan Pos dengan Telegraf. Gunalah berbaris. Jangan guna pensel pula. Jangan guna tangan macam saya. Last adalah sistem kewangan dan insurans. Ini semua saya ringkaskan. Sistem kewangan. Wujudlah mata wang perak. Mata wang perak Sepanyol. Dan juga wang kertas. Wang kertas negeri-negeri Selat.
Okey, kesannya adalah menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus. Okey. Selain itu, berita juga menggunakan sistem kewangan moden seperti perbankan dan insurans. Insurance. Okey. Macam kewangan lah. Okey. Okey, habis 6.2. Okey, pukul 8 Kita akan sambung 6.3.